Alright, hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di video podcast di saluran YouTube Budi Channel, dan juga anda sekarang sedang mendengar podcast Borak Sini Habis Sini juga di Spotify. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton dan juga sudi mendengar, dan kita harapkan anda semua untuk subscribe YouTube Budi Channel dan juga subscribe Borak Sini Habis Sini di Spotify. Alright, kali ini kita nak jemput orang belakang tabir di sebalik populariti ataupun di sebalik kejayaan seorang artis itu. Berdirinya seorang artis itu sebenarnya tidak akan berjaya sekiranya tiada tulang belakang seorang selebriti itu. Tidak lain dan tidak bukan seorang PR dan juga manager yang mengurus ataupun yang manage segala aktiviti kerjaya artis itu sendiri. Okey, kali ini kita tak nak cakap banyak. Tapi sebelum itu, Budi nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun mendengar ataupun menonton episod pertama bersama dengan Aidil Maula di Borak Sini Habis Sini dekat saluran YouTube Budi Channel dan juga Spotify. Terima kasih banyak-banyak. Dan diharapkan korang support untuk teruskan mendengar, teruskan subscribe dan memberikan komen-komen dan juga cadangan-cadangan yang pernas di saluran YouTube Budi Channel. Okey, dan kita teruskan untuk memperkenalkan tetamu jemputan kita untuk episod yang kedua, iaitu Abang Amir. Beliau merupakan PR dan juga seorang pengurus artis. Beliau juga merupakan seorang content creator ataupun pengendali social media. Dia segala benda dia nak buat. Tapi terserah untuk Abang Amir perkenalkan diri kepada semua penonton dan juga. Okay, hai. Assalamualaikum. Nama saya Amiruddin. Ramai panggil saya Abang Amir, ada yang panggil Amir. Saya asal dari Johor. Dan umur atas 40, bawah 50 kan. Yang tengah pun 45. Alright. Dan saya dah berkecimpung dalam industri, nak kata industri muzik saja pun tak, dia di industri muzik dan media hiburan. Jadi benda tu daripada mula lagi saya dah terjebak dua-dua. Daripada mula lagi saya mula di sebuah syarikat online yang keluar kendali online portal pertama di Indonesia dulu, nama dia Cyber Music Asia, yang dipunyai oleh Allahyarham Johan Nawawi dan GM Primeworks Azhar Burhan. So ni dua partner ni buka satu company. Dan ada satu portal nama accessmusic.com. Ni cerita tahun 1998 sampai 9. Dia umur 97, saya masuk dalam penghujung 98. Kan? Bila .com crash, kita tak dapat nak sustain lah. Itu je masalah dia. Tapi di situ kita benda yang apa yang orang nampak sekarang, blog, portal apa, situlah mula dah. Orang dulu buat, sampai kita buat, kalau pergi mana orang tengok kamera kita pelik je. Padahal kita segan tu, kamera kita tak cukup power. DSLR belum ada lagi. Broadband belum ada lagi. So dulu guna streaming je. Orang belum streaming. Ni belum streaming. Ini dial up lagi. Yang dial up yang bunyi modem. Orang start dia punya bunyi tu lain macam. Bunyi lain macam. Bila dia dah on, mana telefon tak pakai. Kan? So banyak rumah yang macam tu. Jadi kalau kita, walaupun kamera kita masa tu 2 megapiksel je, sekarang ni phone pun dah berapa, kan? Tetap nak kena kecilkan saiz gambar, sebab apa, dial up teruk sangat. Dia akan keluar sangat slow. Jadi tapi kan ada pencapaian kat situ. Sebab apa, arwah Johan Nawawi dia sangat strict dekat konten yang dia kata kita tak nak jadi macam orang lain, kita nak bercerita pasal muzik je. Jadi kalau pergi mana-mana interview, tolong bertanya pasal muzik dia. Kan? Dan kita buat itu je. Yang kelakar ni, kita tanya dia semua arti Melayu ni, tapi bila nak buat report dalam English. Benda tu portal tu dalam bahasa Inggeris. Tapi menarik lah. Sebab dia dalam bahasa Inggeris, Billboard ambil berita kita. Di US, apa-apa berita pasal muzik di Malaysia, Billboard ambil berita kita. Jadi okey jugalah dari segi pencapaian macam itu.
Dan kemudian kita juga, sebab masa tu memang benda-benda internet ni tak ramai orang buat pun. Jadi saya tak langsung dalam untuk muzik kita je. Jadi katalog Warner di online pun kita yang handle. Katalog Sony Music Malaysia untuk letak dalam online pun kita. Dan juga laman resmi IIM lah. Kan? Tu beberapa tahun. Apa kerja ke mana pula lepas tu? Situ bila dah habis ni tu, kebetulan dah baik dengan orang di Luncai Mas dengan NAR. Datuk NAC. Dah dia orang ajak masuk ke Luncai dan jadi untuk 2 function lah. Iaitu by project yang ini, tapi by project pun dalam 4-5 bulan juga lah kat situ. Road manager untuk MNAC punya konsert Phoenix. Maknanya saya ditugaskan untuk uruskan semua entourage yang naik bas tu, musician, kan, kru, barang tu semua lah. Dia orang punya peralatan sampai ke hotel. Sebab dia tu masuk universiti, pergi USM, pergi UUM, situ. Dan masa yang sama Spider pun keluar. Jadi kena uruskan Spider juga. Jadi untuk itu Spider-nya second album baru keluar masa tu. Aladdin. Aladdin lah. Fungsi saya ada 2 masa tu. Road manager dan juga manager untuk Spider. Sekejap. Lepas Luncai kebetulan memang Exit tengah cari manager juga. Dia dah makin sibuk. Exit memang masa tu dah. Ni semua dalam tahun yang sama, tahun 2001, antara 2001 2022 situ. Semua dalam tahun yang sama. Exist dah keluar dulu. Just Nita dia dah memang dah sibuk dah. Satu vokalis dia Izzat lah kan. Memang dia dah, Just Nita tengah hit pun masa tu. Lepas tu baru Spider keluar kan. Tapi tim tu belum ada, dia dah ada kru sikit, ada yang ada, tapi tak ada proper manager kan. Jadi diajaknya join ke situ dan saya terima. Sampailah ke album yang itu lama sikit, 2 tahun lebih, 3 tahun kan. Kemudian saya yang lain-lain semua saya pergi ke NTV7 kejap, tapi masih lagi ngurus dia orang. Masih lagi saya masuk, kalau kerja masuk dengan NTV7, saya terlibat dalam develop satu channel Islamic sebelum Oasis dan Hijrah untuk MITV dah tak ada dah. Sekarang lesen tu jadi U-Mobile kan. Masa tu untuk MITV develop daripada kosong, dah tak ada apa. Jadi kita ada 3 orang yang kat dalam tu yang mulakan, sampailah bila dia launch kita ada 20 orang punya team. Bila dia tutup, selang sebulan lepas tu Oasis pun keluar. Oasis keluar, Hijrah kan. Kita buat dulu sebelum tu. Dan untuk datangkan konsep yang itu just 1 tahun sikit. Saya ingat tahun tu tahun 2005 kita nak develop. Masa dia tutup, sebab channel tu independent sebenarnya. Channel tu independent dari MITV, dia bukan MITV nya own. Tapi bila MITV tutup, kita tak ada tempat nak siar lah. YouTube baru wujud hujung tahun tu. YouTube 2005. Tahun yang sama. Jadi masih, tapi macam biasalah orang kita Malaysia lambat. Kita dah fikir, kita dah tanya kalau nak keluar streaming server sendiri, kos pada masa tu adalah dekat RM500 juta, dan itu baru basic. Banyak tu. Banyak. RM500 juta nak belanja. Hosting saja. Untuk hosting video streaming. Jadi kita dah, ini kalau RM1.5 juta, kalau kita dapatlah RM1.5 juta tu untuk dapatlah orang nak labur pun, bila nak dapat duit balik. Dan YouTube keluar dalam keadaan kita suka, tapi masih lagi tahu faham. Jadi kita tak berani letak konten situ lah. Masa tu masih Syatra Marbah pun YouTube dia belum ada rights, belum ada apa lagi kan. Tapi kita dah suka lah, maknanya dah ada lah benda yang kita mengharapkan satu hari dia akan wujud tu, dah ada. Dan sekarang ni kita tengok apa jadi lah. Kalau dulu susah. Kami pernah buat chat celebrity chat tau.
dekat Access Music. Untuk AIM je. Untuk Access Music ada buat mingguan. Dan untuk AIM kita buat dia punya chat lah. Dia bukan video. Zaman tu mana ada video. Jadi bila kita nak letak video, ada satu tahun tu kita nak letak AIM punya ada video. Maknanya orang yang chat tu dia one way tau. Maknanya orang yang tengok, orang boleh nampak, orang type je, dia jadi sama macam kita tengok FB Live sekarang lah. Orang type dan jawab kan. Ya. Tapi setting tu dah macam setting TV. Jawabnya nak set up punya lah macam-macam benda nak letak. Tak boleh, kita tak dapat nak buat dekat office kita walaupun kita pakai SDN sebab tak cukup power. Kita kena pindahkan kad menggunakan pergi sewa bilik dekat kawasan yang SDN dia sangat bagus. Macam-macam lah. Hanya untuk dapat Lepas tu benda ni. apa Jadi perjalanan hidup abang? perjalanan lepas dalam tempoh yang sama tu, saya rasa benda yang paling lama saya buat adalah menjadi assistant pada Lolok kot. Sebab saya kerja apa pun dia akan tetap suruh saya pergi ikut dia ke mana-mana. Assistant manager dia Assistant dia lah apa dia nak buat untuk arwah Lolok. Untuk arwah Lolok. Saya buatlah TV tu ke, saya buatlah masa jaga exist ke, tetap urusan-urusan yang dengan dia tu saya pergi. Okey, arwah Lolok di pandangan mata abang sebagai orang yang rapat, yang selalu berada di sisi arwah. Dia orang yang macam mana? Dia orang yang dia ada prinsip dia. Dia ada cara dia fikir. Dia ramah dengan orang. Sangat ramah. Memang kalau kita kenal dia akan bersembang dan dia buat kita macam kawan lama. Dia lawak boleh, serius boleh. Dua-dua dia boleh buat. Kan? Sangat ramah. Dan dia orang yang sangat jujur. Terus terang punya. Dia kalau dia tak suka, dia marah. Tapi dia habis kat situ lah. Dia marah. Jangan ingat dia ambil personal lah. Bukan orang tu dia marahkan benda tu, marahkan keadaan tu. Itu je. Lepas tu besok okey. Ramai orang salah faham kat situ. Ramai ingat bila dah marah macam tu, kadang-kadang kan terkuat setian. Tapi tak. Dia akan datang balik dan benda tu macam biasa balik. Memang orang jenis supportive lah. Orang jenis supportive pada banyak benda saya belajar yang, kalau ada satu benda lah yang penting saya belajar, orang nak buat benda baru kita support dia. Dia kata macam itu. Jadi buat benda baru dah, benda tu rasanya macam baik, support dulu lah apa yang kita boleh support. Jadi saya pernah ikut dia, ada jemputan dari kawan-kawan juga nak buat macam style indie short film je, tak ada bayaran pun. Tak ada bayaran. Dan kena berlakon tengah malam jadi penjual burger. Benda tu tayang mana pun tak tahu. Kan? Dia pergi. Okey. Untuk menjadi seorang PR atau pengurus artis ni, apakah kriteria yang perlu ada ramah lu jika jelas pendengar-pendengar kita ataupun penonton-penonton kita rasa macam nak menceburi bidang pengurusan artis ni? Apa yang perlu diorang ada dalam diri diorang? Tahan sabar lu. Tahan sabar memang iyalah. Itu nombor satu, sebab kita berurusan dengan orang. Benda yang paling last sekali kita nak buat marah. Kena marah dekat artis. Kena marah penganjur ke apa ke, ataupun benda kena bersedia lah. Bersedia lah apa-apa saja. Bersedia je apa-apa nak jadi. Ada yang tak kena. Bersedia lah ya. Kadang-kadang kita salah faham je, tapi dah jadi juga. Kan? Tak salah faham tu kita tahu kemudian hari tu dia tetap dah jadi macam itu kan. Keduanya apa? Bila kita masuk macam ni lah, baik je lah dengan semua orang. Baiknya dengan semua orang. Kena mesra lah. Mesra dengan semua orang. Senyum tu kena ada. Saya tak pandai senyum tau. Saya sampai sekarang tak pandai senyum. Tapi kita gamah lah. Kita dah. Abang cakap pun dah senyum lah. Kan? Saya sampai sekarang mana? Kalau macam saya kena reject ni kalau nak jadi manager tu.
Cuba tanya pihak lain di sini, muka kau tak gitu senyum ke, masam je. Tak, muka tu dah memang jadi macam gitu. Tapi dulu, tapi saya masa saya mulakan, saya akan jadi orang yang satu, kalau tak minat muzik, tak minat industri ni, jangan mula. Kena minat. So minat tu kena ada. Minat. Dia ke pasal minat nak jumpa selebriti minat pada industri tu. Minat nak tengok kerja tu. Kan, kalau kita minat nak jadi PR ataupun pengurus artis, tapi niat kita sebenarnya nak, orang kata nak glamour. Nak glamour tak boleh. Sekejap je kan. Yang sebenarnya PR tu orang paling last dapat glamour tu. Yang sebenarnya PR tu adalah, PR dan manager adalah orang terakhir dapat tempias glamour tu. Sebab kerja kita yang untuk glamour kena orang tu, kerja kita. Jadi kita orang terakhir. Artis, bos dekat rekaman, siapa lagi, producer dia, kan, musician, semua dapat dulu. Lepas orang semua dah dapat A&R, kalau ada tempias, pun kita dapat. Okey. Kalau dia orang nak belajar kat mana? Mungkin ada jurusan PR kena ada dekat sekolah mana-mana universiti yang ajar communication. UiTM ada untuk Mascom. Itu bawah Mascom lah. PR tu ada Tapi itu semua teori. Okay, itu semua teori. Belum amali lagi. Kalau sebab PR ni syarikat korporat mana PR dah. Company yang brand app apa semua ni pun ada PR kan. Tak sama. Dia punya cabaran tak sama. Cabaran dia mengendalikan produk. Tapi PR zaman dulu, masa permulaan tahun 2090-an macam tu, ada PR manager, dia tak perlu belajar pun. Diorang just, kalau kau boleh urus artis, dah. Tak, dia belajar, dia dah ada attitude tu. Maksudnya mungkin dia ada belajar dia belajar daripada pengalaman. Masuk dulunya saya katakan, sebab masa zaman 90-an saya tak rasa syarikat rakaman tu akan ada sempat nak buat nak buat interview, nak buat iklankan jawatan kosong, lalu pilih resume. Tak sempat. Saya tak rasa dia akan sempat sebab dia punya progress tu laju tau. Bila dia kata ada kekosongan, dia perlu isian cepat. Dan bila perlu isian cepat, perlukan orang yang dah biasa dengan environment tu. Selalunya orang tu mesti, kalau tak datang, memang datang dari syarikat sendiri, dinaikkan pangkat. Ataupun orang tu dulu dengan artis pernah dulu tolong je kecil. Sama juga macam studio. Dulunya runner beli air, datang tolong kat studio beli air je. Lepas tu naik sikit, lama-lama jadi sound engineer. Sebab dia dah tengok pengalaman tu, dia dah tengok proses tu, dia pengalaman. Jadi PR pengurus artis zaman dulu dan zaman sekarang, apa beza dia? Orang zaman sekarang, PR zaman sekarang dengan zaman dulu. Cara bekerja dah tentu lain lah. Sebab apa, zaman sekarang ni lebih digital, gadget pun depan mata kan. Saya ingat waktu saya di IIM, saya juga sebab IIM tu ada 5 orang je, semua orang kerja berlapis-lapis kan. Yang menganjurkan, tim yang menganjur tu ada 5 orang je, termasuk bos Jennifer Thompson. Dia dalam 5 orang. PR syarikat rakaman cuma dibenarkan tolong pada hari event saja. Untuk menjaga benda tu. Keadilan lah, tak nak benda-benda ni kan, untuk elakkan. Jadi bila kita nak jemput media untuk kita punya press conference, AIM dulu ada 3 kali press conference sebelum event. Satu press conference untuk umum, untuk umum yang pencalonan dah buka. Dari pencalonan dah buka, dah boleh hantar. Yang kedua, PC untuk memperkenalkan artis yang akan buat persembahan. Artis yang akan buat persembahan akan menyampaikan anugerah. Penyampai, host dan artis yang akan buat persembahan. Kenalkan itu je. Last baru announce top 5. 3 kali 3 PC.
Dan kita kena jemput semua media pakai fax. Zaman tu masih lagi pakai fax. Fax. Masa tu tak ada blogger. Tak ada blogger, tak ada. Walaupun saya dah kerja online, online belum lagi satu benda yang email pun belum lagi yang benda yang Gmail belum masa tu tak ada. Gmail belum ada lagi. Gmail 2004. Kan? Email masih lagi bukan benda. Email masa tu adalah untuk antara company je. Banyak company, orang staff mungkin dia orang email. Luar tak ada belum. Masa tu belum lagi. Jadi kita kena pakai fax. Dan kadang-kadang kita kerja sampai lewat malam semata-mata sebab nak jemputan untuk settle. Masalahnya nak hantar fax tu dah makan masa 10 minit, membazir masa je. Dia tak. Sekarang dia sekali kau boleh buat draft. Draft tukar je sikit. And then yalah, kalau fax dia boleh ke macam fax kali fax untuk 5 media? Tak boleh kan? Tak boleh, dia kena satu-satu. Okey. Kalau lepas kita nak kena tulis tau. Kalau 10 media 10 kali fax. Lepas tu nak kena tulis nama dia orang kan, jemputan tu. Bukan dia boleh random. So kena hantar. Itu dia akan celaju kalau kita semua lepas. Fax ni pula traffic dia boleh tahan. Fax satu company. Dan semua orang nak fax ke company tu guna fax sama, hantar ke fax yang sama. Bila dia traffic dia dia reject. Bila reject, okay, ni tak lepas, sekejap lagi kena hantar lagi. Kena hantar lagi sebab kita tahu fax tu dikongsi oleh banyak department. Keadaan dia kena call balik, dah dapat belum? Itu akan jadi setiap kali nak buat jemputan, satu hari suntuk habis dengan benda tu je. Itu je. Lagi apa beza sekarang? Dulu memang kerjanya memang dengan media lebih lah. Dia sebagai publicist lebih. Itu yang lebih lah. Sebab apa? Tujuan dia kita nak bawa artis tu dengan produk tu, nak bagi public tahu. Jadi bila nak bagi public tahu, kita tak ada cara lain lah. Maknanya kita kena dengan media, dengan sama ada surat khabar, TV, majalah, radio. Kan? Lepas tu bawa tour. Jadi pasal dia macam-macam, walaupun tak banyak, tapi pasal masa tu teknologi pun satu PR jaga satu benda je. Kalau orang tu jaga press je, orang jaga TV je. Satu kerja dia kat station je, dia sebab nak kena jaga tugas dia satu je. Jadi perlukan sampai 4 orang. Dari segi photoshoot zaman dulu macam mana? Dulu meriah photoshoot. Dulu kalau pergi press conference, itu saya cakap, sebagai orang yang buat online, kita segan lah. Kitanya kecil, masa tu masih lagi gah dengan segala-gala kamera besar-besar tu kan. Nampaklah meriah press conference tu. Sekarang orang nak bawa barang semua gadget-gadget kecil-kecil je. Memudahkan, tapi look and feel tu macam tak ada benda je. Itu je, dia beza. Dia tak ada kata dia lagi baik ni, tak ada. Photoshoot dulu banyak tepi kolam renang. Itu mangga je. Untuk mangga ya. Nah, bila kita pernah bercerita benda ni. Ada kawan-kawan bercerita pasal benda ni. Lalu dia cakap, marahlah mangga macam mana pasal kena bayangkan kita semua ingat mangga ada tu sebab dia jadi signature dia. So benda tu macam satu branding yang agak kuat tau, walaupun apa ni swimming pool kan tak. Maksudnya kalau artis tu dihubungi oleh majalah mangga, dia dah tahu dah, aku kena ke barang kalian untuk badan lah. Kalau dia selalunya yang artis yang baru, yang baru dulu kena. Artis baru. Pernah tengok message kena? Tak kena. Ya ke? Selalunya yang baru pun nak kenal, dia akan okey, buang baju, selam dalam kolam. Jadi benda macam gitulah. Dan dulu kalau editor, kalau kita kata berita harian dengan berita minggu, dua editor yang lain. Dua editor yang lain. Jadi maknanya kita kena jemput dua pihak. Sekarang semua dah sekalikan. Okey lah, kita cakap pasal
bila PR ni atau manager artis ni dikatakan lebih kuah dari sudu, lebih sudu dari kuah. Sebenarnya benar dengan cerita lah. Benar orang cakap macam itu. Tapi pengalaman saya berjumpa dengan personally, saya berjumpa dengan yang PR yang generation yang berbaru, saya belum jumpa lagi. Saya tak tahu kalau orang lain, saya tak berani cakap benda tu. Saya belum jumpa. Kebanyakan yang saya jumpa semua dengan saya rapal, kan? Dan saya harap dia kekal dengan semua orang macam tu lah, kan? Sebab dulu PR, kalau kita kata ada 7 syarikat rakaman, PR 7 syarikat rakaman tu rapat. Dan kita semua akan, baik syarikat rakaman, baik yang team artis management apa tu kan, semua akan mengharap sangat nak pergi AIM. Sebab AIM tu bukan event untuk fans, itu event industri, kan? Jadi bila pergi, anugerah yang paling keren lah. Dan tapi dia lebih industri centric daripada untuk fans. Jadi semua PR akan rasa nak pergi, sebab itu je satu hari yang betul-betul kita jumpa semua orang. Semua orang ada kat situ. Kawan-kawan ya. Hari lain dah susah nak jumpa sebab ada orang outstation, ada orang kena pergi tempat lain. Itu je satu hari yang semua akan ada kat situ. Dan itu yang diorang, kalau tanya mana-mana yang abang-abang senior kita kan, yang diorang rindukan sangat gaya IMT tu ada. Apa beza artis dulu dan sekarang? Apa beza dia? Tech savvy. Dari segi tech savvy tu memang budak sekarang lagi bagus. Okay, ada pro and cons lah. Dari segi tech savvy dia diorang budak sekarang lagi bagus. Dari segi knowledge untuk nak cuba promo diri sendiri, dan sekarang lagi ada skill dan ada inisiatif dia untuk buat benda tu yang tidak kurang untuk part tu. Sebab dulu PR yang jaga semua. Dari segi tu. Tapi dari segi performing, kenapa artis lama lebih hebat? Sebab bila dia jadi artis baru, dia diikut dia. Jadi berapa banyak fanfare dia orang dah masuk. Sama kan tak ada fanfare lah. Itu sayang tu. Patutnya artis tu kan kita dah kenal kat YouTube ke apa. Ada event-event yang ala fanfare tu, keluarkan dan bawa ke sana dulu. Keluarkan, bawa pergi situ dulu. Di US masih lagi ada culture macam gitu. Maknanya artis baru tak pergi main stadium, tak main TV besar, tak ada. Pergi main dekat kelab-kelab kecil, perform. Tapi banyak seminggu 3 kali, kan? Banyak. Dan bukan ada orang bayar fee, dia ikut profit lah tu, profit sharing tau. Maknanya kalau lagi ramai, lagi banyak kita dapat. Itu je persen kan. Dari segi kewangan mungkin perit sikit. Kalau kita mula tak banyak. Tapi dari segi untuk cepatkan proses kita dapat pengalaman tu sebagai sampai ke tahap yang orang boleh pandang kita profesional, itu tempat paling best. Itu memang tempat paling best. Funfair tu semua. Bayangkan artis dulu pergi funfair, stage tu dah lah bergoyang, barang berat tu, barang-barang jenis. Okay, funfair mana ada beli barang baru, dia semua barang lama aja. Kan? Dulu artis hidup dengan funfair. Awak yang kecil. Bayaran berapa? Bayaran untuk satu show dia gini je. Ada masa dia sama dia kita minta flat rate ataupun kita minta profit sharing. Selalunya artis solo berapa? Agak-agak sangat kecil. Berapa ringgit Ratus, berapa ratus je, 200, 300 je. Orang ambil. Tapi banyak, kalau macam ekspedisi yang Raja Funfair tu, dia akan minta profit sharing. Lagi ramai orang masuk, lagi besar dia punya income kan. Jadi bad macam itulah. Dengan tak ada changing room, mana dah kita nak dapat yang style dinner tu, tak ada. So bayaran sama juga kalau artis tu artis solo dengan artis macam kumpulan band rock tengok zaman dulu.
ada lebih kurang je lebih kurang tak banyak masuk. Rata-rata saja, tak banyak. Ya, tapi selalunya band Berapa lagu? Lalu band ni dia akan ada dia punya apa? Tarikan lagi kuat. Jadi selalunya dia lagi, bila dia ambil profit sharing lagi besar kan. Bayaran dia tidak bergantung kepada jumlah penonton ni. Tak, dia ada orang flat rate. Bila flat rate dia jadi kecil. Bila flat rate dia jadi kecil, yang kita sudah tetapkan harga kan. Dia kecil. Kalau kita nak besar, kita kena main jadi tapi ada risiko dah pula. Kalau orang tak datang. Kan? Saya pernah kami dengan Spider pernah ke Funfair. Dinilai tahun 2002 dan kebetulan masa tu World Cup. World Cup Korea dengan Jepun kot di tuan rumah. Jadi dia punya masa game tu dalam time kita buat show lah sebenarnya. Kan? Adalah 3 orang depan tu. Tak berbaloi langsung. Ada 3 orang. Adalah yang kita plan nak nyanyi 6 lagu ke apa, sudah 3 lagu je lah. 3 orang nak nyanyi apa? Kan? Rasa. Tapi itu dah ada. Itu pengalaman best yang pasal Funfair tu. Kita tak tahu apa nak jadi. So, lepas tu Spider tak nak ambil lah job? Tak ambil. Tak, saya memang tak ambil lah lepas tu. Dan masa tu yang Spider ni antara kumpulan rock zaman dulu yang macam legend, bukan legend lah, dia macam memilih. Dia ada memilih. Zaman rock kapak dulu, kalau kita masa UG14, apa lagi, masa kumpulan fotograf, diorang ada macam dia punya apa dia panggil benchmark dia lah, dia ada standard. Tapi satu juga macam UG14 macam apa semua, kebanyakan band rock kapak dulu yang produce orang lain, lagu pun lagu orang lain. Dia bukan nyanyi lagu sendiri ya, kebanyakannya bukan dia orang cipta sendiri, lagi single dia orang kan. Jadi macam Spider totally lagu dia orang. Dia produce sendiri daripada first album Nasir bagi dia produce sendiri. Semua ahli Spider tu tahu nak produce album. Bang, kita beralih kepada industri muzik Saya suka bercakap kalau kita bandingkan industri muzik kita di Malaysia dengan Indonesia. Memang kita nampaklah jauh beza dia. Dan mungkin kita boleh nak tanya pendapat abang lah, secara keseluruhan apa pendapat abang tentang industri muzik di Malaysia sekarang ini dengan industri muzik Indonesia. Tambahan lagi dalam skop apabila kita telah melalui fasa MCO, PKP, COVID-19 ni semua. Ini Indonesia, satu pasal pergerakan sistem muzik industri kat Indonesia tu sendiri lain nak banding kita. Dia dah ala-ala, dia memang cara industri dia bergerak tu macam mana-mana negara yang besar lah kan. Dia boleh buat tour dia sendiri kan. Semua artis boleh buat tour dan artis hidup dengan tour. Kekurangan dia punya konsert dia mungkin hari-hari ataupun macam selang 2 hari. Selang 2 hari sebab dia bergerak kan. Jadi dia bergerak dan banyak tempat lah. Indonesia banyak tempat. Sebab banyak tempat. Dia punya bandar dekat-dekat ataupun macam mana ni? Jauh jugalah. Inilah antara dia takkan ada lokasi yang dekat-dekat dengan bandar tu, dia akan selang lah kan. Tapi dia akan selang tu. Dan dia punya cara tu bila dia plan promoter konsert pula akan plan dengan management tour yang jenis dia panggil series dia dah plan terus 20 kota, 30 kota dia dah plan. Dia dah plan ikut jumlah tempat satu hal, lokasi tempat pula bila kita sampai. Kalau nama tak besar tetap tour.
Tapi semua dalam kelab. Semua dalam kelab. Benda tu berlaku kat US pun dia buat macam itu. Artis baru kan pergi macam tu. Kita tak ada. Kita tak ada macam mana kita tak ada culture tu. Dan tak tahu macam mana kita nak buat culture tu sebenarnya sebab kita kecil. Mungkin boleh kot lepas ni kita kalau bolak balik pergi perform. Ramai dah penyanyi dekat Malaysia ni buat tour-tour dekat seluruh negeri. Mungkin dia orang tak ada sponsor ataupun dia sendiri macam kat sana pun tak ada. Dia bukan tour bukan tanggungjawab syarikat rakaman penyanyi tu sendiri. Penyanyi dan manajemen dia. Itu bukan tanggungjawab syarikat rakaman. Syarikat rakaman tak ambil untung pun dulu. Kalau kat US tu tak ada kena-mengena dengan syarikat rakaman. Syarikat rakaman punya kerja dia album, dia punya team promote album tu dan panggil artis bila perlu untuk buat interview dan sebagainya. Itu je. Lagi mungkin ada perbezaan lain. Jadi bila dia buat konsert macam tu, world tour tu semua kan, artis besar buat world tour, tak ada kena-mengena dengan syarikat rakaman. Itu dia dengan manajemen dia dan promoter. Dia orang susah sendiri. Dan ada masanya sebab dia main profit sharing, artis tu keluar modal juga tau. Ada masanya artis tu keluar modal juga. Maknanya bukan apa pun kau nak bayar aku, bukan. Tak, sebab kita merancang sama kan. Okay, ni kena keluarkan modal juga. Tapi nanti ni apa persen dia daripada untung tu dia orang kirakan siap-siap. Jadi ada untung, akan ada risiko untuk rugi pun ada juga untuk benda tu. Terutama bila artis tu minta macam-macam letak atas stage. Untuk setiap permintaan nak buat stage macam gini dan kos tu kan ditolak dulu sebelum pergi. Bagi untung kan. Lagi macam-macam benda kita minta atas stage, lagi macam-macam kos lah. Jadi itu sebab dia orang kata kabarnya artis macam Lady Gaga nampak dulu gah kan. Hujung dia tak ada duit. Sebab dia nak macam-macam masa tu. Stage nak je. Benda tu tolak. Dari situ. Tapi ada band-band dia orang untung kan. Mahal. Jadi saya rasa itulah, saya rasa kita kena ada wujudkan tour balik. Sebab apa? Penting tour walaupun besar kecil tu kena ada sebab artis punya career dia punya lama atau singkat tu dia bergantung kepada pun ada lagi tak orang minat dia. Peminat tu. Ujung dia peminat. Sebab tour pergi Kelantan, Terengganu tak ada orang nak tengok. Susah juga. So kena ada survey kan, dia tanya. Ini kena tentukan lokasi. Dan sekarang dulu kita agak-agak je sebab kita baik PR ni kerja baik, kena baik dengan DJ radio di sana. Kan? Walaupun kita nak promo, ujung nanti kita nak tahu setiap negeri ada dia punya artis favourite. Kan? Sini artis ni besar, sini artis ni nama dia yang dan tapi tak ada data yang apa support. Tapi dengan benda digital sekarang, kalau artis kita ada impian besar sikit, contoh ingat dalam hujung 90-an dulu dengan ada positif tone, artis kita semua buat English. Positif tone ni kan? Apa tak dengar? Kan dia jadi EMI. Ada lagi ya positif tone? Dah dijual pada EMI. Oh, tapi EMI tak ada kan? EMI dah jadi universal. So benda tu ada semua katalog tu dalam universal lah. EMI dah jadi universal. Oh, dia tak buat macam, tapi ada saya dengar BMG EMI. BMG ke Sony. Oh, BMG ke Sony? BMG dibeli oleh Sony. EMI universal. Okey. Kan? Okey bang, sebab kita mungkin kita banyak lagi sebenarnya. Tak banyak lagi, tak apa. Kita cerita pasal artis je. Ni apa, kita ada macam 45 minit macam tu. So kita pergi kepada, saya suka nak borak-borak pasal dunia podcast. Bila kita melihat orang Malaysia ni macam tak suka ataupun tak gemar dengan podcast. Dan juga konten-konten untuk podcast daripada Malaysia tak banyak. Kalau ada banyak, ada pun boleh bilang dengan jari mungkin tak. Sebab kita mungkin tak tahu ataupun tak ada publicity ke, ataupun tak ada apa. Mungkin kita tak tahu podcast orang Malaysia tu tak
Kalau ada pun tak up. Kita memang apa yang sebenarnya orang Malaysia ni suka? ada macam-macam bersama je. Dia tak suka podcast. Ni kita nak kata tak suka, mungkin tak kot. Tak tahu. Kalau tak tahu macam kita tak tahu kita suka ke tidak kan. Dan akses kepada podcast tu sendiri, okey. Saya mula Podcast ada dekat Spotify. Saya mula appreciate podcast tengah 2000. Tapi dalam iTunes tau. Dalam iTunes masa tu. Dan agak seksa sebab apa, zaman-zaman tak ada smartphone ni, kita nak dengar podcast, kita kena buka komputer. Kan? Nak dengar podcast, kena nak buka video. Dan konten dia tak adalah best pun yang ada. Tapi dah mula lah maksudnya podcast tu. Sekarang dah jadi macam-macam kan. Untuk saya rasa dia belum terdedah lagi. Ada pendedahan. Pendedahan pada podcast tu. Okey, cakap pasal pendedahan, sekarang dah ada Clubhouse, di mana satu aplikasi yang semakin mendapat tempat di kalangan orang Malaysia. Di mana aplikasi ini kita boleh borak-borak seperti podcast juga, tapi borak secara real time kan. So dari situ macam saya tengok Clubhouse ni begitu dekat dengan podcast. So tidak dinafikanlah sedikit masa lagi orang kita akan suka kepada podcast, sebab dia orang kalau tengok pada apa yang dia orang bercakap dekat podcast apa semua, dekat Clubhouse application tu, dia orang sebenarnya suka dengan berkongsi pendapat apa semua. Cuma ada perbezaan lah antara podcast dengan Clubhouse, tapi dia punya acuan tu sama. Saya pandang kita bercakap. Saya pandang Clubhouse ni. Okey. Adalah grup tu datang daripada orang yang suka Twitter. Oh, ya ke? Okey. Kita tengok Twitter ni berbualan macam mana. Satu topik orang buka, lalu thread melambak-lambak. Kan? Dan dia akan jadi thread. Orang ni masuk pendapat dia, orang ni masuk pendapat dia, orang ni seorang mulakan kan. Okey. Cuma tukar dia daripada perkataan tu jadi audio. Itulah Clubhouse tu. Sekarang ni menarik, tapi kita nak kena tengok lagi apa lagi dia akan buat lah kan. Sebab selalunya setakat satu function dia jadi Snapchat ni, orang pun tak sure. Padahal Snapchat tu kalau kita tengok macam-macam benda, tapi orang Malaysia tak baik. Apa dia Snapchat? Snapchat kalau sekarang lebih kepada ni TikTok Dia tak macam TikTok pun. TikTok lagi advance. Dia macam IG story, FB stories. Dia boleh compilkan jadi di US majalah ambil benda tu, jadi short video tu jadi macam satu cerita dalam majalah. Dia buat dia punya short video yang bercerita dalam majalah. Kan? Tapi Malaysia tak ada. Kan? Dan saya tengoklah benda tu, okey. Cuma kita tak sambut benda tu. TikTok ni pasal kita boleh buat video sendiri. Kan? Dan mungkin algoritma TikTok tu akan, lepas kita dah tengok 2-3 benda yang kita suka je, dia akan keluar, dia akan tayang benda yang kita suka je. Kan? Dan kita sangkut di situ. Dan itu pun ramai masih tak faham apa kelebihan TikTok. Industri muzik lagi tak, apa ramai tak faham. Macam mana nak promote lagu, macam mana kita masih nak. Sedangkan dalam Spotify, dalam YouTube ada ruang untuk artis, special function. Artis kena register diri dia sebagai artis, bukan sebagai content creator yang macam kita ni. Dia ada memang YouTube for artist, Spotify for artist. Bila dia register dan being verified sebagai artist, memang betul itu dia. Function untuk dia dalam app tu, dia dan tim dia lah ada macam-macam. Dia boleh promote dia punya tour, show dia kemudian kat mana. Dia boleh promote merchandise dia.
Dia boleh announce apa-apa yang dia nak announce. Yang kita tak dapat, yang dia je dapat. Kan? Dan itu pun dah tak ramai. Rasanya tak nampak lagi artis kita yang dah ambil. Tak nampak lagi. Sebab apa? Bila function, contohnya YouTube, artis kita pegang YouTube for Artis, secara automatik dan dia adalah artis lama. Contoh, dia adalah artis lama yang dah memang ada banyak hit. Dan dia pernah hit tu ada dekat dalam 3 label yang berlainan kononnya. Contohlah, saja bagi kadang tu jadi macam tu. Bila dia buka page dia tu, kita pergi ke page dia, page tu akan automatically curate semua yang music video daripada label ni duduk kumpul dalam page yang sama. Jadi orang baru yang tak pernah kenal dia, mungkin kenal dia tengok satu show je, best lah, nak tahu dia lah. Walaupun dia artis lama, tapi tak semua orang kenal yang baru kan. Yang baru tak kenal, tapi baru ni baru first time kenal, nak kenal lebih lanjut. Semua history dia ada kat situ, dikompilkan. Dia tak berkabur. Dan sayanglah artis kita tak buat. Itu je. Kena peduli lah dengan apa teknologi tu boleh buat, kan? Saya minta sangat betul. Dan itu jatuh sekarang ni, jatuh kepada tanggungjawab PR untuk pastikan benda tu ada. Bila saya nak tanya, bila terlampau banyak social media, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter sebagainya, maka lahirlah Insta famous, di mana kebanyakan ada segelintir artis yang sekarang ini orang kata macam Izara Aisyah, bertiga dia begitu. Bahkan rasa yang tidak puas hati dengan Insta famous yang diambil untuk berlakon. Dan sedangkan mungkin dia terasa pada zaman dia dulu betapa sukarnya untuk menjadi seorang pelakon, terpaksa casting, terpaksa buat apa saja. Tapi sekarang ini segala ukuran untuk menjadi seorang pelakon, sama ada kau ada pengikut yang ramai ataupun kau viral lah. Cantik, kau viral lah senang cerita. Tak ada, itu dia mungkin shortcut untuk dapat ke situ. Kita mungkin marah sebab dia dapat shortcut tu, kan? Benda tu bukan hari ni jadi. Benda tu dah 10 tahun dulu. Ada orang dulu blogger, tengok nama famous sikit, cantik pula, kita bagi juga kan. Jadi benda tu bukan first time. Tak ada, zaman tak ada internet, Ratu Cantik semua dapat jadi artis, jadi berlakon. Dewi Remaja kan? Dulu kan? Dewi Remaja. So benda sama juga. Tak ada digital pun ada benda tu kan. Cuma lepas dapat peluang tu apa dia buat, kan? Itu je. Tapi mungkin apa yang menjadi yang ingin diluahkan oleh Izara Aisyah itu disebabkan adanya masalah-masalah dekat set lokasi lah. Biasalah. Mungkin sementara nak menunggu dia berlakon dekat set tu, dia tengok phone dulu, buat TikTok, apa segala benda kan. Dia nak buat lah, tapi balik benda tu mungkin mengganggu. Sebab saya tengok ada, tak nak sebut, mungkin tak nak sebut pun tak dapat kebenaran dia nama dia, tapi apa nama dia? Apa? Abang Amir takut kena sama ni. Tak, ni menghormati orang tua. Okay. Apa? Bila kata dia terkejut bila tengok yang pelakon baru tak bersedia dengan skrip dah bagi, tak hafal. Itu tak boleh lah. Pun berlakon kayu tu tak boleh lah. Yang itu tak boleh. Kita dapat peluang yang orang lain tak dapat. Ada masanya kita pernah buat benda ni. Tanya Izzat kita pernah buat. Bila kita dapat tu benda tu, ni bila memikirkan dulu pernah buat masalah apa kan, bila kita nak keluarkan balik, kita cakap orang bayar kita buat benda ni dan bayaran tu besar. Satu. Nombor dua, peluang tu orang lain nak dapat susah. Takkan kita nak main macam tu je. Buat sendirilah. Orang lain nak kena buktikan dia boleh berlakon dulu, baru dapat peluang berlakon.
Macam Izzat tak buktikan kan tu masuk anak Fahmi sebab dia dah memang popular dekat muzik. Dia jemput. Okey. Tapi untuk elakkan orang kata alah, memang betul lah dia jemput, tapi buktikan orang salah lah dengan tunjukkan komitmen tu. Itu je. Kalau dia boleh tunjukkan komitmen, apa orang boleh cakap lagi? Maknanya dia ngambil peluang dia dengan sebaik mungkin kan. Siapa orang yang kita boleh ambil contoh kalau benda ni, cakap terus terang lah, Remy Ishak bukan pelakon asalnya, model. Cuba tengok sekarang Remy Ishak kalau bagi je lah ke karakter apa pun, dia bawa karakter tu hidup. Dia dah pas dah. Dia dah letak diri dia sebagai pelakon. Dia buat apa yang dia patut buat. Jadi tak ada orang boleh marah. Untung dulu model tu naik. Tak, itu satu peluang je. Bila dapat pun dia kena betulkan balik. Kena kejar balik lah. Peluang ni ingat saya tentang kita nak pergi ke tajuk seterusnya. Peluang kedua yang dipersiapkan oleh Razali, di mana begitu ramai sekali mendapat respon, komen. Termasuklah ada hari tu Datuk Hatan ada cerita. Dia kata AJL bukannya pentas main-main. Dia kata pergi broadcast dulu. Sedangkan Nabila Razali pun dah 3 bulan menuntut ilmu dengan Syafinas, belajar vokal. Tapi masih lagi orang kata, kita tengok dekat AJL, persembahan dia terkucil dan mendapat kecaman lah daripada netizen. Saya tak tahu apa pendapat abang tentang, tak tahu apa perasaan dia masa tu yang macam perform terkucil ni. Saya dulu kalau dengan kawan-kawan PR, saya suka cakap sama ada nak terima tak terima tu hak masing-masing. Saya selalu tak berapa setuju kalau artis yang baru naik. Tapi Nabila bukan berarti bagus tau. Ni dah single berapa dah ni? Dia dah single ketiga. Dia kena AF kot. Orang dah kenal lama dia. So sepatutnya tak berlaku benda ni. Dan dia sepatutnya tak berlaku. Dia tak ada alasan lagi dah benda tu. Kan? Dulu kan orang marah, mana Asrita sumbang. Kita boleh faham keadaan tu. Itu tahun pertama dia. Tahun pertama single baru tak sampai setahun. Dia artis, lagu tu masuk final. Dengan pengalaman perform depan orang ramai ada, tapi satu tak kerap, dua paling ramai berapa orang je. Tiba-tiba masuk Aziata, nak toleh kat mana pun ada, nampak muka orang. Kalau tak gemuruh juga, tak tahu cakap apa lah. Bila pengalaman tak cukup. Sebab tu kita patah balik tadi. Funfair tu tempat kita habis nak cepatkan proses tu. Kalau tak ada funfair, rasanya dah masuk Sutera, masa masuk AJL dulu nangis kot. Nak buka mulut nyanyi, mic terus tak keluar suara. Orang kena lari. Boleh kontrol diri, tak panik. Tak panik tu datang dari pengalaman je. Zaman dulu pun ada juga yang ada kecil. Ada kecil. Dekat YouTube ada satu kompilasi penyanyi-penyanyi yang pernah dekat pentas. Tak, memang betul. Even siapa cakap, Jamal Abdillah, Datuk Jamal Abdillah sendiri cakap dia pun pernah juga terkucil. Artis akan defend lah. Artis akan defend sama sendiri. Artis akan defend sebab tapi ada Hafiz Hamidun cakap sampai ke orang macam dia. Kebanyakan artis tak semua artis pun dia fikir jugalah. Sama ada dia diam ataupun dia akan defend. Artis akan defend sama artis. Okay, kita defend dia, betul. Tapi ini bukan first single, itu je. Ini bukan first single. Berapa lama lagi nak tunggu untuk nampak standard tu, kan? Itu je kita risau, kan? Sebab apa? Yang dirisaukan adalah orang kepertikan siapa yang ambil.
yang sign dia ni. Kenapa sign? Jadi keluar benda-benda tu. Benda tu akan keluar cerita-cerita yang kita tak dengar tau. Dia orang cakap kat orang lain pasal apa. Dia jadi macam orang cakap orang label dah tak peduli pasal quality music lah. Dia pun main ikut viral-viral je. Tapi kalau cakap pasal Nabila Razali ni, Nabila kalau saya tengok daripada dulu, dia punya rezeki daripada dululah kita tengok kan, perjalanan dia semua tengok ada je syarikat-syarikat yang nak sponsor dia. Rezeki dia tak, itu betul, rezeki macam itulah. Saya suka macam untuk saya akan puji NAR Record dalam hal handle artis yang dia sign. Dia dah sign 2. Dia antara dia label pertama kot yang buat kerja ambil orang yang famous kat dalam YouTube ataupun Facebook atau apa dah jadi. Starting dengan siapa? Najwa Latif. Dia tak ambil banyak. Azhari. Lepas tu Azhari dapat management lah. Kan? Itulah. Sekarang tak ada dah. Masih dengan Najwa masih. Cuma NAR dia tak dia bukan kerja Intan Becky. Becky. Ada Becky. Nita. Lepas tu second artis yang dia buat, yang dia panggil macam itu, bila semua orang cari talent dia cari dekat YouTube, orang tengok jadi, semua orang buat kat situ. Ini Hasan Khair Bahar pula. Platform lain. Orang tu dah jadi. Tapi kalau tengok balik daripada hari dia sign dengan hari yang dia keluarkan single, nak dekat setahun kot baru dia keluarkan. Kenapa? Dia hantar pergi vokal. Dia pergi hantar vokal. Satu dia tak nak besarkan publicity terlebih sangat. Jadi dia kontrol. Tapi Khair Bahar dah ada show yang sebenarnya Khair Bahar pun dah viral masa tu. Dia dah viral dengan Nana apa yang dia duit apa. Jadi apa kelas, jadi masuk kelas. Dia nak buat ala artis Korea lah ni. Tak, sebab NAR ada studio, ada sound engineer, semua dia orang tahu bila artis sekarang yang kita dengar elok tu dalam bilik nyanyi depan kamera. Kita letak di atas stage, di depan dia ada 500 orang. Dah lain tau. Depan kamera mungkin duduk macam ni, semua orang nyanyi. Gitu je. Jadi dia hantar practice untuk 2 sebab je. 1, nak baikkan vokal dia. 2, nak tengok style lagu yang paling sesuai untuk dia. Jadi masa dia nyanyi kan, masa tak ada single tu, dia bawa dia kecil-kecil, dia nyanyi lah apa yang dia pernah nyanyi kat dalam studio yang memang dah orang kenal dekat studio nyanyi lagu tu. Itu je kan. Bang, saya nak tanya bang, dari sikit tadi lah, aku nak tanya pasal PR dan manager. Ada satu isu di mana pengurus artis makan duit artis ni. Berlaku, mana-mana pun berlaku lah zaman sekarang. Mungkin abang nak mungkin ada masih setengah job bang, dia ada peratusan macam bayaran artis itu kena clear daripada awal tu. Sebab kita minta sangat semua artis bila nak mesti ada manager nombor 1. Tapi dalam masa yang sama, masa nak confirm dengan manager, close deal beforehand. Jangan tunggu ada duit baru nak minta. Kita bercakap benda topik yang paling sensitif tu, closekan masa belum deal tu kena dah clear sebelum nampak duit. Bila dah ada duit baru nak discuss. Tak best. Tak boleh apa dah. Tak best untuk hitam putih kan. Walaupun ada kebanyakannya pula tak hitam putih. Dia lah elok. Apa salahnya buat profesional? Kadang-kadang semua tak nak buat profesional. Prosedur dia macam mana? Nak kena panggil peguam ataupun kalau ada peguam lagi elok. Kalau tidak peguam bersama. Just surat, okay ni berapa persen kau dapat. Boleh. Tapi kena clear lah persen tu macam mana. Dan artis kita ramai tak tahu pun macam mana nak buat benda tu. Artis juga ramai tak tahu juga. Itu sebab dia panggil lawyer. Panggil lawyer.
Okay, ini benda yang paling menarik bila dengar ucapan daripada Dave Grohl. Siapa tu? Dave Grohl, Foo Fighters, waktu dia ambil terima Rock and Roll Hall of Fame untuk Nirvana. Dia kan okay, dia bagi kredit orang ucapan dapat anugerah ni selalunya bagi kat producer lah, dekat apa kan. Ni sebab Rock and Roll Hall of Fame maknanya pencapaian besar dalam kerjaya lah maknanya. Dia cakap dia kreditkan kepada dia lawyer dan accountant, dan dia kata dia tak pernah lawan cakap diorang. Dia mula Bang, dalam banyak-banyak PR ataupun pengurusan artis dekat Malaysia ni, siapa dalam kepala abang yang macam memandang dia seorang ikon ataupun abang respect dia lah? Tengok pada pengurusan artis dia, siapa dekat dalam Malaysia ni dia pandai bawa artis tu kira sukses dan dia jenis yang tak banyak songeh. Siapa? Tak juga. Antara susah. Orang lama-lama orang lama-lama lah. Tak kira. Yang baru saya tak nampak sangat, tapi potensial lah. Kita bila baru maknanya dia belum habis cabaran lagi, ada lagi benda yang kita tak dapat buat kan. Dalam industri ni. Kalau yang lama tu Dato' Aziz dah confirm. Aziz Bakar tu masa dia bawa search tu besar. Dia bukan setakat A&R kepada BMG, dia adalah manager search kan. Dia otai lah, legend lah. Dia manager search ada company kot. dia bukakan masa tu kan. Dia bukakan company tu. Ali Bakar abang Ali Bakar pun sama juga untuk Wings. Wings. Macam mana kerja dia jalankan orang tu. Semua artis yang besar dulu ada manager. Bila dia tak ada manager, walaupun lagu tu hit besarnya, artisnya tak besar mana pun alas. Ella ada manager dulu. Daripada Iqmal, Iqmal, lepas tu Joji mula ikut je. Lepas ada satu manager lain. Joji tak masa awal. Bukan style, ikut je. Lepas ikut je. Baik Iqmal, Joji. Siapa pengurus Ella dulu? Iqmal, saya tu pun tak Iqmal, lelaki betul tu. Joji. Jadi apa? Sheila Majid dengan Tris berapa lama? Sheila Majid dengan siapa? Tris otai juga. Abang Ed, Razi dengan Feminin. Walau Feminin tu kejap je. Tengok Feminin macam mana. Razi dia kena ada pengurusan. Kena percayalah dengan urusan tu. Dia macam mana kita artis minta orang pengurusan jangan persoalkan cara dia buat muzik. Sebab aku yang buat muzik lah, kau tak tahu muzik. Macam tu jugalah kita minta pada artis jangan banyak sangat lah soal. Itu kerja kita pula kan. Itu kerja kita pula. Tapi bagi saya PR dengan manager yang saya nampak lah boleh bawa artis tu sampai berjaya sampai sekarang kan, Kak Rozi Sandewi. Itulah family lah tu. Itulah SNP pasal dia dah start kan dengan SNP tu start dekat SRC lagi kan. Dari tim dia besar satu masa dulu ramai. SRC dulu tak tim masa dekat SRC tim Siti Nurhaliza Production sendiri pun ramai sekali datang kan. Tapi SNP ni diwujud masa di SRC. Masa SRC kan. Masa SRC dulu kan. SRC yang manage Tok T dulu. SRC tak manage. Tak manage. Maknanya SNP dah wujud. Untuk semenjak Tok T dah. Tapi masa tu dia kan dia besar, dia famous dan terus besar. Dan terus besar. Jadi tak boleh salahkan lah. Macam abang dia dulu kan orang selalu cakap bayi lalu mengamuk kat fans apa. Tak, dia menjalankan tugas dia sebagai manager. Buat apa sekarang? Tak tahu. Tak lama tak jumpa dah. Kan? Jadi tapi masa tu orang cakap artis okey lah, manager dia yang garang-garang semua, orang komplain kan. Dia menjalankan tugas dia. Yalah, Kak Rozi memang bila orang tu
orang dah kumun kat artis kita, artis takkan kita nak tunggu artis kita mengamuk kot, nanti image dia. Tak apa, kita mengamuk tak apa, orang marah kita je. Orang marah kita je, jangan marah artis kita. Kita tak nak that relation teruk, nanti orang tak nak datang support dia show lagi. Orang marah kita tak ada hal. Siapalah apalah effect. Yang kita minta artis jangan percaya pula orang marah, komplain kat dia, marah kita balik. Tak, kita buat benda tu untuk jaga dia. Kita buat tu untuk jaga artis. Kadang-kadang kita terpaksa tunjuk tegas dengan fan, yang kebetulan orang tu boleh baik dengan dia. Tapi orang tu komplain lah. Tapi kan bang, saya tengok dari sudut persepsi seorang peminat, kadang-kadang kalau kita tengok artis tu, sebenarnya dia okey je. Contoh dalam situasi mungkin selepas anugerah ke apa kan, event atau ada peminat datang nak bergambar kan dengan artis dia. Ini dia ada Kemudian artis tu okey je, tiba-tiba ada pengurus datang, oh tak boleh kita orang ada ni. Apa sebenarnya yang salah sebut? Mungkin tak, dia salah sebut. Dia katakan macam Kewan. Itu salah sebut. Dia tak boleh cakap tak boleh. Jangan cakap tak boleh. Lebih sudu daripada kuah. Dia bukan lebih. Cara komunikasi tu salah. Cara komunikasi tu salah. Okey. Ini keadaan. Ni contoh Ini memang betul-betul jadi keadaan dekat AIM. Waktu Anwar Zain menang Gabadian Cinta dan Anwar Zain tak ada manager masa tu. Dia menang. Dan fan terlepas. AIM ni strict tau. Kawasan post party dia semua strict. Memang orang susah nak lepas lah sampai itu. Salahnya orang semua nak ambil gambar dengan Anwar Zain dan dia tak ada manager. Bayangkan saya datang, saya tengok dia dah ambil gambar dah, setengah ambil gambar. Saya masuk, saya dah makan dah, di kat situ lagi. Orang tu dah penat ni. Kita terpaksa masuk step 8, lagakkan je macam manager. Minta maaf saya kena ambil dia. Saya buat, biar orang marah kita tak apa. Lapar tu, bagi makan. Lapar tu. Tapi mas sekali dekat van takkanlah dia cakap dia nak pergi makan, senyum je lah. Takkan dia takkan boleh cakap. Kerja menjadi orang jahat ni, peranan orang jahat terpaksa kadang-kadang manager ambil. Terpaksa. Tapi cara kita bercakap tu kena beradab sikit lah. Itu je. Maksudnya ada setengah PR dengan pengurus artis ni mungkin dia orang tak ada skill bercakap tu je. Kita kena minta maaf sebab kita nak cari. Tapi belagak dulu macam nampak lah dia tu belagak macam kau pula yang artis kan. Artis tu okey je. Kadang-kadang artis tu pula okey tegur manager ni. Oh okey I boleh sign, I ada masa. Benda saya punya cara kalau orang ambil orang, saya akan minta maaf dulu. Walaupun ni keadaan tu sebenarnya artis tu yang tak larat. Kita dah tahu dah. Ni kita dah nampak. Kita nampak dia kan. Dan kita kena main peranan jahat tu lah. Tapi janganlah sampai kasar sangat. Fans kot. Fans. Orang tu pasal orang. Artis tu besar pasal sebagiannya pasal orang tu ada lah. Jadi kena ada adab sikit tu bercakap tu. Kita kena tegas, kita kena ada adab juga. Dan itu mungkin kena latih lagi. Sebab air dulu macam itu kan bertumbuk. Orang marah kan air dulu. Pernah tumbuk orang datang masa dia cakap dulu kan besar macam-macam jadi. Jadi dia pernah Tok T kena macam orang nak dia kena tikam bukan tikam, dia macam ada orang datang apa ni. Jadi dia abang dia kena lagi macam bouncer dia, cara dia jaga. Dan pasal dia family kan, orang cakap belagak, tak, dia menjalankan tugas dia untuk jaga adik dia yang juga artis.
dia terpaksa main peranan jahat tu. Kan? Sebab saya nak bincang juga dengan abang, bila pengurus artis ni berasal daripada keluarga artis tu sendiri. Macam contohnya tu dengan yalah Kak Rozi pun family dia dengan apa itu. Okay. Ada situasi-situasi kalau dekat siapa lagi dekat ada kat sini ramai yang family yang ahli keluarga juga manager. Macam lebih senang kerja. Tak juga kalau tanya label, tanya apa semua, kadang-kadang pening nak deal. Ada pro and con lah. Maksudnya dia orang lebih detail lah, macam terlampau. Kadang-kadang detail yang tak sepatutnya. Okey, benda yang dia punya pro, dia akan lebih kisah. Dia punya con dia, kadang-kadang benda tak sepatut. Dia masih, contohlah, memang adik kau ke anak kau ke mak kau ke apa semua besar, itu artis dah besar lah. Sebab tu kau boleh jadi manager. Tapi dia tak besar macam mana yang kau bayangkan. Masa kau deal dengan label tu, kau buat macam label tu orang baru yang dia ni besar lah, kau tak ada dia, company kau bungkus cara bunyi dia. Tak ingatlah. Kita kerjasama boleh tak di dalam tengah. Dan itu bila manager yang tak ada hubungan macam tu boleh buat, sebab dia tak ada emosi dekat dalam menguruskan artis tu. Dia tak emosi, sentimen keluarga tak ada. Sentimen tu tak ada. Sentimen dia profesional. Jadi kalau betul kau buat tak betul kat hati aku, memang kau gaduh dengan kau lah. Tapi kalau tak betul, hati-hati aku kena marah. Boleh buat. Kan? Yang kalau tengok balik, kebanyakannya manajemen yang ahli keluarga jaga, orang tu mesti dah ada pengalaman. Kalau tak ada pengalaman dalam label, orang tu mesti orang media. Kalau tak ada, selalunya dia akan susah sikit lah, sebab dia tak, gini lah kita bagi orang jawatan besar tau, dalam keadaan dia tak pernah duduk. Bang, abang juga antara tulang belakang di sebalik penganjuran Anugerah Industri Muzik. Mungkin ada cerita-cerita yang nak dikongsikan, cerita-cerita belakang tabir ataupun cerita-cerita yang sampai sekarang abang akan ingat sepanjang penganjuran Anugerah Industri Muzik. AIM adalah memang betul industri muzik zaman tu. Sebab cara dia juri, dia mengikut betul apa yang serapat mungkin cara Grammy meletakkan syarat. Maknanya ada beberapa peratus memang ahli industri yang akan bagi markah. Semua ahli industri, maknanya artis, rekod label, semua orang akan dapat borang tu dan akan bagi markah. Itu tu juri semua ahlinya. Berapa peratus tu semua ahli tau. Maknanya siapa sajalah, ramai lah. Semua. Kau ni community industri itu sendiri. Jadi itu untuk beberapa persen. Lagi beri ni, dia akan panggil juri profesional ikut kategori, bukan maknanya juri yang sama untuk semua kategori tau. Contoh, kalau kategori tu melibatkan production, album terbaik, mestilah orang yang ada pengalaman tu. Jangan panggil orang promotion, jangan panggil orang janganlah panggil orang yang buat video. Bila kita nak judge music video terbaik, tak panggil orang belah label, panggil orang belah TV. Untuk juri kan, memang orang yang memang ahli dia. Dan setiap perjalanan profesional tu akan ada dekat 12 orang, 12 atau lebih duduk, dan dia boleh bincang bagi pandangannya. Dia tak boleh influence orang punya markah. Dalam cara dia bagi pandangannya. Lagu ni aku rasa best di sini, ini yang tak best. Itu je, setakat itu. Borang semua orang ada, bagi markah. Tamat sesi Ernst & Young punya wakil akan datang kutip je. Kita pun tak simpan. Juruk audit juruk audit. Dia akan datang kutip je. Kita pun tak simpan. Kita pun tak tahu sampai nanti dia announce top 5. Tapi kadang-kadang
saya fikir, saya tengok balik AIM kan, pemenang dia entah apa. Tak. Kadang-kadang kita, kita kenal macam kita jangka lain, menang orang lain. Okey, gini dia bila dia kata kena tengok kategori tu betul-betul. Kalau dia kata vokal wanita terbaik, dan tengok artis tu. Album solo wanita terbaik, dan bukan artis tu je tau, dia orang jurikan semua sekali, dengan producer punya kerja, dengan sound engineer je. Pemilihan lagu, maknanya dia menilaikan A&R punya kerja, dia menilaikan bukan artis tu je. Kalau kat Grammy lagi pening tu, ada recording, ada lagi macam-macam pecahan yang kita tak faham apa beza kategori ni sampai macam tu. Kalau kat Grammy lagi, Grammy pun sama juga. Kadang-kadang kita pemenang dia entah sebab dia industri dia memang. Lepas tu setiap kategori dia sebut kan, vokal wanita terbaik di dalam rakaman, ujung dia mesti dalam rakaman. Sebab apa? Dinilaikan yang dalam rakaman saja. Aku tak kau yang cerita Allah, tapi dia live sumbang dalam CD. So aku dia nyanyi live sumbang, kita tak nilaikan dia nyanyi live, kita nilaikan album tu. Itu yang orang selalu tak nampak dan tak faham. Sebab kategori dia bunyi, nama tak catchy langsung. Sebab dia nak kena politically correct. Nama tak catchy langsung, nama anugerah tu panjang. Sekarang AIM dah tak ada ke ataupun macam mana? Tak tahu. Sila terjadi Rosmin, panggil Rosmin datang sini, dah suruh dia jawab. Gila Music antara platform yang abang pernah handle. Masih lagi kita tengah bercuti, kita masih buat benda-benda yang sama. Kita ada plan untuk bawa, kali ni kita baru nak plan untuk ke arah original content kot, lebih kepada original content lah kan. Dulu kita curate, lebih kepada curate aja, mengambil video orang viral lah. Tak semestinya dia tak viral, kadang-kadang kita yang viral kan. Yalah, kita menyebabkan dia viral. Dia dah masuk Bila Music, dia kira dia jadi viral, ramai yang share. Ya. So antara banyak-banyak video manakah yang pernah diviralkan oleh Gila Music sampai hari ini? Macam Nur Amira drama kita. Dia antara drama yang ada YouTube tu kan? Ya, ada YouTube tu. Dan YouTube tu banyak kan? Sekarang banyak, sangat ramai. Masa kita berapa juta YouTube? Tak ingat. Saya tak ingat berapa dia. Dah ramai lah. Sekarang dah Tapi masa dia mulakan, umur dia baru 10 tahun. Sekarang dia dah remaja besar. Umur dia baru 10 tahun. 10 tahun. Sekarang dah besar kan? Masa tu. And then Wani Asrita, kita pun tak tahu, kita dah banyak sangat dia. Dia yang ngaku sendiri Ezra dekat abang. saya nak record satu jam dia yang saya kata nak jadikan konten yang ada kat Gila Music je. Dia tengah jam dengan Harry Arifah tu dekat studio, jam yang tak ada apa-apa lah, dia orang nak praktis je kan. Dia cakap ni nak tak Gila Music, dia dengar perkataan Gila Music, dia terus cakap bang terima kasih abang Sal pula kan. Pasal Gila Music, video semula dia famous, dan FMC call. Bila check balik, betul FMC sign bulan 11, kita keluarkan video tu bulan Mac. Bang, sebagai pemerhati muzik abang tengok industri muzik dekat Malaysia ke mana hala tuju dia sekarang ni? After MCO, setahun kita dah akan ada benda baru ni dekat ni. So sekarang ni akan ada benda baru. Di masa sekarang ni pastinya ramai penyanyi dah merangka dah, dan kita boleh keluar buat konsert apa semua. Macam Tok T pun dia kata kalau boleh lah lepas dia bersalin tu, dia dah boleh merancang konsert. Dan rasanya ramai antara artis-artis macam Kayla, Ratu Rock dah cakap dekat saya, dia dah plan nak buat konsert juga selepas ni. So ramai yang merindui. Ramai nak merindui konsert, tapi bila kita tengok, sayangnya kat Malaysia kita punya konsert promoter tak buat dia punya due diligence lagi. Dia
dia orang tak buat dia punya kajian dan untuk keluarkan dan tengok benda tu. Dia macam tak buat dan dia cuma mengharapkan orang bagi je. Tapi di US, venue operator, orang yang menjadi tuan pemilik venue konsert, Live Nation, yang kebanyakannya Live Nation lah yang bawa kan, dia orang belum berani lagi untuk dia orang awal tahun itu dia announce paling awal untuk mana-mana konsert dapat dilakukan adalah dia kata musim luruh kat US, maknanya dalam bulan 9 8-9 macam tu baru dia orang berani, jangkaan dia orang masa tu dia orang berani. Itu pun atas alasan maknanya ramai dah kena vaksin je. Tapi dalam masa yang sama dia, bila dia menjawab kepada setengah-setengah interview, dia orang cakap ada banyak lagi benda yang dia belum fikir untuk nak kalau betul-betul nak buat. Contoh paling senang adalah bila orang nak masuk tiket, nak masuk beli, satu orang nak beli tiket. Itu mungkin boleh beli online. Sekarang tak boleh lagi dah beli kat kedai apa semua. Dia tak, untuk mengelakkan dah social distancing tu, dia orang risaukan itu. Dua, bawa banyak tandas pula dia nak kena sediakan. Sebab apa? Untuk elakkan orang pergi tandas berkerumun. Dia ambil kira benda kecil-kecil tu tau. Detail Dia tak detail. Maknanya berapa banyak security pula kita nak pasang untuk jaga ni. Maknanya kos akan bertambah dekat benda-benda tu. Untuk detail tu. Sebab jangan cerita kawan kalau jaga dia dah biasa lepas konsert tu semua orang ke tandas, dia akan lari. Kalau tak ada orang jaga, kata benda-benda macam tu, dia orang dah ambil peduli. Nak jual merchandise, macam nak jual merchandise, kalau kita jual merchandise kat situ macam buka booth, orang tak ada kubur tengok merchandise. Tapi merchandise ni penting. Benda tu dia nak solvekan dulu. Jadi minta sangatlah kita fikir benda tu. Bang, kita nak bercakap sedikit pasal AJL lah kan. Dulu AJL yalah lagu masa dulu macam mana pula kan, yang dibandingkan daripada penganjuran sekarang ni. AJL macam jauh beza lah dari segi lagu dia, lagi segi penganjuran yang terbaru. Rasanya kalau diberi masa boleh jadi nampak. Cuma sekarang ni kan, walaupun AJL artis datang venue hari apa? 2 hari sebelum. Zaman dah digital dekat. Ada yang tak datang pun masa soundcheck, nanti pun datang mungkin selalu kita dengar. Zaman analog 4 hari sebelum dah sampai tau. Datang untuk basic soundcheck, datang untuk camera blocking, datang untuk 3 hari duration sebelum full dress rehearsal. Hari keempat full dress rehearsal baru event. Maknanya dah berkali-kali sangatlah naik stage tu. Sekarang ni dah pendek masa, terkejut. Pernah yang masa Hazami ikut, yang dengan Hazami masa buat yang lebih tanpa bila kita dah lama tak pergi event lagi. Yang dah tidur kat belakang, macam semua orang tak kenal semua orang je. Dulu meriah, semua artis kat belakang, semua sembang. Ni macam orang tak kenal orang je, tak ada orang pun datang masa nak kat show je. Rasa macam lain kat situ kot. Dia ada, dia kena meriahkan backstage tu. Backstage kena meriah. Artis kena jangan fikir nak menang. Ni sibuk nak menang sangat lah. Menang tu rezeki lah. Kalau menang tu rezeki kan. Kita support artis lain support kita balik. Itu je kan. Semangat tu tak adalah. Semangat tu yang saling menyokong tu nak kena kuatkan balik lah. Saling menyokong maknanya orang ni punya show kita datang pergi kan. Yang itu dah kurang sikit kot. Ada kata tak ada, tapi kita rasanya meluk kena, kalau nak best itu lebih best. Pan, dari segi pemenang AJL yang terbaru ni lagu Gila. Apa pendapat abang? Aku suka.
sebab gila muzik ni. Aku suka. Kenapa gila tu dia mungkin lah dari segi penjurian yang abang tengok lah. Apa istimewa daripada lagu tu? Dia memang sejenis susunan ni muzik yang cuba nak ambil benda digital tu dengan muzik alat tradisional tu, cuba nak hybridkan, lalu tu letak dalam bentuk yang melodi dia ikut trend moden lah. Fresh, agak fresh, tapi still eksperimen. Sebab kita cuba nak gabungkan satu benda yang lain kan. Itu adalah art form yang tersendiri tau, tak ramai orang boleh buat. Itu janganlah kata macam tapi itu komputer, kita punya main sendiri, tak ada. Itu ada satu skill yang tersendiri juga. Ini juga, jadi kita hormat benda tu. What I hope from keadaan macam ini sebenarnya, artis-artis ni, setiap artis yang menang yang dari satu level tu, janganlah nak fikir duduk dalam Malaysia je. Market kita kecil. Kalau semua artis duduk kat dalam ni, yang menang pun duduk dalam ni, yang legend pun masih kat dalam ni, tepulah market tu. Ruang untuk orang baru tak ada lah. Semua orang berebut benda yang sama. Apa kata kita biarkan market Malaysia ni, kita biarkan untuk budak baru. Siapa dah menang, dah legend, pergi besar lagi, pergilah luar. Sekarang ni tak susah pun. Sekarang lagi senang. Sekarang ni lagi senang. Macam dulu nak masuk Indonesia tu susah. Dah masuk pun boleh terkeluar. Kan? Atas politik tertentu. Okay, penyanyi baru yang sekarang ini, mungkin pada abang akan berjaya pada masa depan. Boleh bagi 3 nama penyanyi sekarang ini, penyanyi-penyanyi baru yang pelapis kita ni, yang mungkin 10 tahun akan datang akan jadi seorang bintang besar. Siapa dia bagi abang? Siapa dia Okey, Hakim Rosli ada peluang kalau maintain attitude itu, dan dia jadi lebih baik dan bawa lagi baik lah kan. Hakim Rosli boleh. Orang tak pandang Aina Abdul langsung. Orang tak pandang Aina Abdul langsung. Itu dari dulu pun. Dia dari dulu talented dia tu. Kenapa Orang baru nak pandang dia sekarang. Yang sekarang ni kan. Sebab tolong bagi ruang sikit, lebih sikit untuk dia kali ni. Sebab rasanya orang tak nampak lagi sebetul-betulnya dia tu siapa. Ini bukan pasal nyanyi, dia pasal nyanyi, songwriting. Kan? First time saya kenal nama dia tu, dia nyanyi soundtrack Tombiro tu, filem tu. Song tu dia. Cakap siapa ni soal, check dia. Tombiro. Dan dia masa tu, sebelum tu dia dah ada. Dan kalau Aina Abdul tengok video ni, tolong kau buat English, dan kali ni buat promote besar sikit. Kau dah ada lagu English. This time buat 2 target. Satu untuk Melayu, satu pergilah buat besarkan. Sebab apa? Spotify tak ada benda nak halang kau. Dengan platform yang ada sekarang ni, tak ada siapa boleh halang untuk orang daripada tempat lain appreciate. Dan tak ada siapa boleh halang fact. Kalau ada orang lah minat kita, buatlah. Dulu yang tak boleh nak masuk market pun buat English je macam tak masuk market tu kan, masa itu. Tapi sekarang kita boleh buat. Berapa besar Lati Indonesia tu? Besar kot. Release masa orang tengah lockdown, boleh jadi besar. Kan? Seorang lagi siapa? Seorang lagi actually Kai Bahar. Kai Bahar boleh buat. Tapi dia Bahar dah senyap sekarang. Dia berlakon katanya. Katanya dia dengan berlakon sekarang. Dan dia dah keluar dari ni. Ada sekarang dengan dia manage sendiri. Harap membuat tindakan yang bijak lah. Tapi potensial dah ada.
Untuk band saya minta sangat siapa itu? Flow 88. Tukar sikit dia konsep yang jadi part lawak sangat. Flow 88. Lagi Dia orang lawak kan? konsep dia orang bila dapat hutang semua jadi macam kelakar kan. Konsep lagu dia orang. Sebab dia are very talented. Saya dah tengok dia orang main, dia very talented. Boleh tak tunjukkan skill musicianship tu lebih sikit? Bagilah ruang dia, tak payah setiap kali nak kena tunjuk comel kot. Fan pun tolonglah faham. Bagilah dia ruang lain kan. Biar dia tunjukkan side yang korang tak pernah jumpa. Tengok lagi. Bang, sekali luahan mungkin ada something yang abang tak puas hati dengan industri muzik kita. Lambat. Apa yang abang tak puas hati? Lambat sangat nak adapt dengan benda digital. Tu kena cepat sekarang. Sebab apa? Benda baru dengan Clubhouse dah muncul. Kita tak tahu apa lagi nanti diorang akan offer. Smule dah start bayar royalty. Kalau Smule? Smule Maksudnya kalau lagu Aina Abdul orang tu nyanyi, ini akan ada share. Smule dah mula deal. Akan bayar dekat Aina Abdul. Akan bayar dekat Aina Abdul, akan bayar kat semua hak milik lah. Satu lagu dah banyak hak. Semua tu ada kan. TikTok dia maksudnya Smule tu illegal lah. Mula-mula kan illegal lah. Dia akan mula dengan FB akan bayar lah. FB akan serius untuk urusan royalty, urusan hak cipta lagu juga. Semua apa akan bayar? Maknanya bukan Spotify, bukan YouTube je lah. Untuk copyright. Sebab benda-benda tu semua dah ada. Dan cubalah faham benda tu. Jangan, bila setiap kali kita cakap kita orang lama, kita main YouTube, kita duit tu kata kat situ tau nanti. Kalau kita ambil tahu, takut nanti kan terlepas tu kita cakap orang ambil duit kita, padahal bukan orang nak ambil duit kita. Rupanya info tak lengkap. Sebab macam YouTube dah bagi tahu jelas metadata tak lengkap, duit kita metadata tu fact dekat dalam tu, dekat belakang lagu tu, siapa pencipta dia, siapa milik dia, siapa dia, semua info tu kena lengkap dalam tally tau. Maknanya label kita bagi tally kan. Sama dia tak tally dan korang tak nak dissolve, ataupun memang tak lengkap, ada lopong, duit hold, duit royalty hold. YouTube tak releasekan. Lepas tu nanti bila tak release kan semua marah. Dia ambil hak kita. Dia tak ambil, dia simpan. Dan korang tak bagi info cukup. Ambil tahu, tolonglah ambil tahu. Tak nak ambil tahu, upahlah orang yang boleh ambil tu. Buatlah apa yang patut untuk pastikan benda jalan kan. Apa lagi yang abang tak puas hati? Benda tu saya betul-betul saya tak puas hati tu. Digital lambat sangat ke orang digital? Kalau artis pun tak ada account Spotify for artis, dia orang tak pegang sendiri Spotify artis itu. Rasanya semua tak semua orang. Tak, dia orang tak pegang, dia orang tak tahu pun account tu. Tiba-tiba ada. Yang tu bukan itu label itu tak ada setengah-setengah label buat dulu pasal macam contoh artis lama. Kau dah tak ambil tahu. Label nak kena masukkan lagu kau orang dalam Spotify. Habis macam mana nak masukkan nama artis tu? Terpaksa dia orang buat juga. Kan? Tapi akaun tu sepatutnya hak kau orang pegang. Bukan hak label. Maksudnya okey, saya tak faham sekarang ni. Bila label buat akaun, okey, katakanlah lagu semua album Jamal Abdillah. Jamal Abdillah tak ada akses untuk nak tahu berapa sepatutnya sepatutnya akses tu pembayaran royalty macam mana? Tak, pembayaran royalty dapat bila kita dapat pegang kontrol akaun kita, akaun sebagai artis. Segala pengumuman kita, segala info data kat situ update, kita yang update. Masalahnya kita tak dapat nak update. Ada show lain kita dapat update, ada single baru kita nak buat, kata nak buat kontes ke apa, kita tak dapat nak buat sebab kita pegang akaun tu. So mungkin lepas ni label boleh bagi password
Kongsi password lah. Artis kena bagi hak kat label untuk menguruskan. Tapi hak milik pada artis. Dan untuk hak milik terjadi artis, dia kena tahu dulu lah. Jangan mengamuk dulu. Kena tahu yang hak tu betul hak dia macam mana. Fahamkan dulu untuk claim lah. Bang, abang tahu tak? Saya nak tahu juga ni pembayaran Spotify kan. Berapa, katakanlah 100,000 orang main lagu tu, berapa Tak tahu. ringgit dia dapat? Tak tahu. Katanya kecil. Masih kecil. Macam sikit macam Dia berbaloi tak? sangat sikit. Itu yang saya nak tahu, berbaloi tak Okey. benda tu dengan Untuk artis kita, untuk semua artis dia kata tak berbaloi. Dia kena betul-betul dapat wider view. Tu sebab saya cakap besarkan market. Setakat sejuta ni tak adalah, orang tak heran lah. Okay. Tapi juta listener streaming ke apa, tak ada kecil. sikit Untuk artis indie di luar yang mana dekat US, kat UK, nama-nama besar ni semua kebanyakannya rupanya indie. Sia indie. Siap. Dia bukan yang dengan Billie Eilish indie. Tapi dia lepas tu untuk distribution ke seluruh dunia baru dia ada deal dengan major label sebagai distributor dia atau sebagai co-label partner macam itu. Kan? Tapi asalnya dia ada company dia juga lah kat situ. Kan? Of which dari segi tu kat Malaysia mungkin Tok T punya deal kot. Macam tu. Detail kena dengan Rozia tapi Okey. Abang. Okey, last kali lah. Kita nak dengar jangan suruh nyanyi. Jangan suruh nyanyi. Kita nak dengar cerita seram daripada Abang Amir. Okey, abang kasih satu cerita seram yang sekarang mungkin pernah mengalaminya ataupun pernah mendengar. Okey. Tak nak cerita yang tadi ni yang tadi dah cerita dah. Cari yang paling best. Tak adalah banyak benda yang best tapi dulu masa belajar tu saya suka naik gunung. Naik gunung. Tak pernah ada pengalaman pun benda yang bukan ni. Cuma ini tak seram tapi dia pelik. Tapi sangat pelik. Sangat pelik keadaan tu. Kita pergi ke Gunung Ledang dan balik tu saya balik dulu, saya naik dengan ruang kita bawa grup tapi saya yang paling depan lah. Jadi bila kita yang dah sampai dulu, kita tak nak sangkut dengan yang geng-geng lain. Nanti kan bila ramai-ramai turun lambat sampai, kita nak sampai ke campsite kat bawah tu cepat, kita orang turun dulu. Dalam keadaan turun dulu tu pun tak sempat lagi sampai ke bawah, dah maghrib. Dah maghrib. Masa nak turun tu, kita boleh selisih dengan ada satu orang tua lelaki pakai tongkat dan baju semua serba kuning. Serba kuning tak cakap apa, selisih gitu je. Selisih pakai macam Melayu tu. Tak seram ke? Tak rasa. Tak, kita nampak dia macam biasa. Kita tak terfikir lah. Kini rasa apa? Kau nampak tadi? Dia nampak. Dia nak buat apa naik? Orang semua nak turun. Masa tu baru terfikir macam apa dia nak buat? Apa dia nak buat? Siapa dia nak buat apa naik atas? Lagi mana? Kan? Okay, tak apa lagi lah. Sebab pelik sangat ni, nak maghrib mana ada orang nak nanya macam tu kan? Kenapa tak tanya dia? Tak terfikir. Kita cuma macam itu selisih. Masa tu kita cuma benda yang jadi tarikan tu sebab muka dia macam mana? Orang tua memang orang tua, lelaki bertongkat. Bukan bertongkat dia macam nenek kebayan, bukan tau. Bertongkat dia tempang macam tempang sikit tapi dia masih lagi kuat sebenarnya kan? Jadi nampak macam orang biasa lah. Jadi mungkin lah. Jadi ada kemungkinan sebab bila kita tanya kawan-kawan lepas kita tempang sambil buat kisah ni, yang lain-lain semua dah sampai kan, kita tanya ada nampak tak siapa-siapa naik. Semua jawab, kau gila apa, semana ada orang nak naik. Orang lain tak nampak. Ada orang bawa banyak jalan kat situ.
Kita siapa pula ni? Kan? Tapi memang pakai ni Tuan Maghrib, yang kita ingat tak terfikir nak tanya khabar. Cuma dia jadi terus jadi pelik. Bila kita dah sampai bawah berapa kesan, ini situasi yang tak betul ni. Diorang nak naik masa maghrib pakai macam itu. Tamat cerita dia. Itu je lah yang ada kan. Okey, bang. Okey, last kali lah ni. Okey, memandangkan borak sini habis ini. Budi pun baru saja nak memulakan orang kata cabang daripada silakan. Kita sebab tu offer diri ni. Dunia podcast. So mungkin abang ada komen sedikit lah. Abang dah tengok, tapi bulletin viral tu soal lain. Mungkin sekarang kita borak sini habis sini. Mungkin sebagai orang yang berpengalaman, apa yang saya perlu kena buat lagi, panggil pengisian apa yang abang nak nasihatkan saya. Jangan main benda klise. Benda klise. So topik klise, kita apa yang melodi dah buat tak payah buat lah. Kan cerita lah apa melodi dah buat tak payah buat lah. Tinggalkan kat melodi, biar dia itu betul dia. So topik yang contohlah topik yang saya mungkin boleh ambil isu yang sama, tapi kita tak ambil ambil lah angle lain. Kan mungkin itu dia lain. Digital content ada macam-macam. Saya nak ajak Budi untuk ada bila nanti kita dah mulakan kat belah gila muzik ke atau apa platform saya nak buat tu, sebab sekarang ni tengah plan content, saya lagi tak jumpa topik 13 episod, saya takkan mulakan. So saya tak nak nanti lepas 3 tiba-tiba mati akal betul habis kan. So kurang-kurang yang awal tu kita dah nampak, lepas tu nanti dia rolling, tapi biar banyak dulu kan. Ada cadangan nak buat, dan antara konten berbual, saya nak berbual dengan artis-artis lama, artis baru, dengan platform dia apa? Masih lagi di YouTube dan podcast lah. Facebook. Saya tak nak buat live. Saya tak nak buat live. Saya gunakan StreamYard tu sebab saya tengah belajar StreamYard, sebab tak semua orang kita boleh jumpa. Jadi mungkin kita kena zaman sekarang tak semua kita boleh jumpa face to face. Jadi tapi kita nak bercerita benda ni. Sebab ini belajar dari Rolling Stone, bila dia boleh buat semua cast Almost Famous sambut 30 tahun filem tu. Termasuk director dia buat Zoom interview dan bercerita balik ke zaman tu shooting kan. Menarik bila dia buat itu. Jadi antara benda yang mungkin saya nak buat tahun ni adalah artis yang korang mungkin dalam tak nampak, ataupun korang ingat tapi tak fikir pun dia sebenarnya dah cukup senior dah untuk kita tanya macam-macam. Kan? Macam siapa artis lama yang abang rasa nak jumpa dan cakap dengan okay. Masih belum deal tarikh dan masa dia, tapi sesi ni kita akan buat insyaAllah tahun ni 20 tahun tau album Aladdin tu. Siapa? Album Spider Aladdin tahun ni 20 tahun tau. 20 tahun. Dia boleh fikir tak itu 20 tahun? 20 tahun dalam industri. Album tu dah release 20 tahun lepas. Kita pernah fikir tak album tu dah 20 tahun usia dia? Album tu berapa? Album ke berapa Album kedua. Album yang album pertama dia ada orang kenal tapi itu tak besar sangat. Maknanya orang kenal tapi yang buat dia besar adalah album Aladdin. Yang kita nak cerita ni, kita tambah satu cerita kelakar sikit masa bawa dia. Kita nak pergi Penang masa tu pesta Penang. Dan kami masih lagi manajemen miskin lah. Kita dalam rusa, semua orang dalam satu rusa. Kereta rusa tu ada 4 orang artis, 1 driver dan 1 manager. Manager tu lah kru, manager tu lah apa semua. Sebab dah tak boleh muat orang je dah kan? Jadi semua orang dalam tu. Jadi kita rehat kita break kejap, minum dekat R&R Sungai Perak.
Dan kita masuk beli ni lah, beli jajan lah, beli tidbit semua dekat satu kedai tu. Dan kedai tu pasang album Spider. Album, kita tahu je bukan dengar radio sebab kita dengar turutan lagu tu kan. Dia pasang album. Dan tak ada seorang pun dalam kedai tu perasan Spider ada dalam tu. Tak tengok pun. Dia orang tak tahu pun yang dalam tu semua ada Spider. Dia pakai topi ke, spek ke, tak kenal. Dia memang pakai setakat pakai spek gitu je, tapi dia orang itulah macam mana yang kita nampak, itu je. Dan itulah benda yang menarik masa awal Spider tu. Lagu orang memang minat lagu tu, bukan pasal dia dulu. Dia kemudian lagu tu dulu. Aladdin gosok masuk top 10 era. Sebelum album rilis, keluarkan single. Album rilis, kita riliskan satu lagi single nama Kasih Latifah. Ada dia belum turun lagi. Dah satu minggu tu ada 2 single dekat top 3. Dan orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia. Itu yang macam diorang dengar lagi sebab dia. Itulah. Macam mana diorang, kau bayar dia tak perasan kau yang bayar. Nak kena buat pengumuman kau. Maksudnya masa kita dah suntuk. Rasanya dah sejam lebih lah. So you guys, kepada semua penonton-penonton dan juga pendengar kita di Spotify, jangan lupa untuk subscribe. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Amir yang sudi jadi tetamu kedua untuk Borak Sini Habis Sini. Kita harapkan banyak lagi sebenarnya nak bercakap dengan Abang Amir, tapi masa dah suntuk. Pengalaman dah di-share dan banyak cerita yang kita dengar daripada Abang Amir bekas pengurus artis dan juga PR. Okay, you guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dan juga subscribe Borak Sini Habis Sini di Spotify. Kita jumpa lagi untuk episod yang ketiga akan datang. Siapa pula tetamu jemputan kita kali ini?